Kadang-kadang kita terfikir, orang kita ni, duit-duit yang banyak-banyak, harta banyak-banyak, dia nak buat apa dalam hidup dia? Cuba tanya jangan-jangan sekali orang yang banyak harta ni kan, kita tanya pada dia, kamu harta kamu banyak-banyak, kamu nak buat apa? Tanda dia sombong dengan Allah, dia tak nak taubat. Tanda dia mula sombong dengan Allah, dia tak nak taubat dalam hidup dia. Dia rasa bahawa aku dah cukup. Bila aku dah cukup, aku perlu apa aku taubat. Kamu jangan jadi tamak terhadap harta. Nak suruh kamu sentiasa ingat, kalaulah Allah dah tulis pada diri kamu, maka kamu akan dapat. Tapi kalau Allah dah matikan rezeki kamu, dah tak ada dah rezeki kamu, macam mana pun kamu tak dapat pada diri kamu. Supaya kamu jangan jadi tamak. Bila kamu jadi tamak, yang ni jadi bahaya pada diri kamu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman pada Allah, janganlah dalam hidup kamu dilekakan pada diri kamu dengan harta benda kamu dan juga anak-anak kamu daripada mengasihi Allah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sesiapa yang terlibat dengan dua perkara tersebut, maka mereka itu di akhirat nanti mereka akan termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur pada Allah, kerana pada saat ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita berbicara tentang bagaimana ketamakan hidup di dunia ini, sehingga kan manusia sanggup menjadi jutawan dan manusia sanggup untuk berebut kedudukan ataupun gelaran ini di dunia ini sendiri. Tetapi sayangnya ramai di kalangan kita yang kaya di dunia ataupun jutawan di dunia, tetapi apabila sampai di akhirat nanti, ramai di kalangan kita menjadi muflis. Inilah yang tajuk yang kita nak bincangkan pada kali ini, di mana kita tahu bahawa apabila kita hidup di atas dunia ini, ramai di kalangan kita ni terleka terhadap kehidupan di dunia ini. Kita ni ramai di kalangan kita dilekakan dalam hidupnya dengan dua perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pesan pada ayat dalam surah Al-Munafiqun yang saya baca di awal-awal tadi. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman pada Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah dalam hidup kamu dilekakan pada diri kamu ni dua perkara, harta benda kamu dan juga yang disebut dengan anak-anak kamu daripada mengasihi Allah. Ayat ni walaupun dengarnya ringkas, tapi dia besar maknanya. Allah Subhanahu Wa Taala menegur, bukan Allah Subhanahu Wa Taala melarang. Kita kena faham, ramai di kalangan kita dianggap bahawa seolah-olah kita kena buang harta, seolah-olah kita kena buang anak-anak. Bukan begitu maksudnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut, wahai orang yang beriman pada Allah, jangan kamu dilekakan dalam hidup kamu. Kamu jadi leka. Leka kamu ni terhadap apa dia? Yang pertama, harta benda. Sepanjang kita hidup atas dunia ni, harta benda melekakan kita. Ni nak sebutnya, orang kita ni sibuk mencari harta sampai dia tak peduli halal dan haram dalam hidup dia. Ni di antara perkara yang pertama yang terjadi. Orang nak pada duit yang banyak. Kebetulan kita pula, Hanif, orang kita ni, dia nampak bahawa harta ini segala-gala dalam hidup dia. Dia nampak begitu. Bila tak nampak harta, yang menyebabkan mereka menjadi kejaran. Sebut saja tentang harta. Orang kita kan, kalau dengar azan, dia jarang dia nak bingkah bangun. Tapi kalau dengar orang sebut projek dekat telinga dia. Misal contohnya, terbangun terus dianya.
Dia bangun terus. Ataupun orang sebut ada duit, ada duit, ada duit. Misal contoh. Ada duit kat tepi kamu. Terbangun celik mata terus. Kenapa? Harta ni menyebabkan manusia terbuka mata. Manusia rasa dengan harta menyebabkan dia dapat segala-galanya. Yang ni yang dipikirkan oleh masyarakat kita pada hari ni. Orang kita dia nampak bahawa bila dia memiliki harta, dia memiliki segala-gala atas dunia ini. Yang menyebabkan mereka ni berkejaran terhadap harta dalam hidup mereka. Bila mereka berkejaran terhadap harta dalam hidup mereka ini, menyebabkan mereka leka. Leka dalam kehidupan mereka tersebut. Leka dengan nak mendapat biar banyak, biar banyak, biar banyak. Sehingga Allah tegur, Alhaakumut takasur. Kamu jangan sibuk nak banyak, nak banyak, nak banyak. Sehingga hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu masuk dalam lubang kubur, barulah kamu sedar dalam hidup kamu. Ramai orang kita jadi begitu pada diri dia. Kemudian dalam hidup kita ni, selain daripada kita jadi leka, kita jadi tamak terhadap harta. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita pada kita, ramai mana orang yang dia dapat satu lembah dah harta dalam hidup dia. Dia dah kaya dah, tapi dia jadi nak lagi, nak lagi, nak lagi. Kadang-kadang kita terfikir, orang kita ni duit-duit yang banyak-banyak, harta banyak-banyak, dia nak buat apa dalam hidup dia? Cuba tanya jangan-jangan sekali orang yang banyak harta ni kan. Kita tanya pada dia, kamu harta-harta kamu banyak-banyak, kamu nak buat apa? Kamu makan roti canai sebiji je. Yang kamu pakai pakaian selai je pada diri kamu. Yang kamu buat jadi banyak-banyak. Kemudian orang kita, dia fikir bila harta-harta yang banyak ini, dia letak dalam hidup dia banyak-banyak-banyak. Dia rasa seronok. Seronok dengan jumlah yang banyak. Dia nampak demikian. Sehingga kan dia sanggup makan rasuah. Sehingga kan dia sanggup buat klaim palsu. Sehingga kan dia sanggup untuk dia berzina. Sehingga kan dia sanggup untuk berjudi dengan harta dalam hidup dia ni. Dia sanggup berbuat benda yang dilarang oleh Allah. Bila dia rasa harta dia tu menjadi nilai pada diri dia, ketamakan dia, dia akan terjadi demikian pada diri seorang. Kemudian dalam masa yang sama, dia sanggup memutuskan silaturahim dengan adik-beradik dia. Bila dia banyak harta, dia tak peduli dah pada adik-beradik dia. Bila dia banyak, dia nak pada harta yang banyak, dia sanggup bertengkar dengan adik-beradik dia untuk berebut harta pusaka. Ini contoh yang mudah lah. Ini kesan daripada manusia yang banyak harta, dia akan jadi yang dalam hidup dia ketamakan berterusan, kelalaian berpanjangan. Kemudian dalam hidup dia memutuskan silaturahim. Yang ketiga, yang keempat, bila banyaknya harta dalam hidup seorang, kebanyakan di kalangan kita akan jadi kerasnya hati. Bila kita ni, bila harta ni banyak, orang ni jadi sombong dalam hidup dia. Keras hati, dia panggil demikian. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jangan begitu hidup kamu ni. Allah sebut, innal insana la yatgha. Manusia ni akan jadi tarut terus. Bila jadi tarut, ar-ra'ahu istaghna. Bila dia rasa dia dah jadi kaya. Bila dia jadi kaya tu, dia jadi tarut terus. Kerana dia banyak harta lah yang menyebabkan dia bercakap kasar dengan orang. Bila dia tak banyak harta, mana mungkin dia berani untuk bercakap kasar? Dia hilang tawaduk. Bila manusia ni, dia banyak harta, keras hati dia. Bila tanda keras hati dia, dia jadi sombong. Cara dia bercakap, sombong. Cara dia bertindak, sombong. Dia dalam hidup dia. Ini kesan daripada harta yang melampau-lampau dalam hidup seorang. Dia mula sombong. Yang sombong dengan manusia tu tak apalah. Tak apa lagi. Dia panggil demikian. Walaupun sombong itu benda yang keji dalam hidup ini. Tapi yang bahayanya, bila dia mula sombong dengan Allah. Dia mula menyombong dengan Allah. Tanda dia sombong dengan Allah, dia tak nak taubat. Tanda dia mula sombong dengan Allah. Dia tak nak taubat dalam hidup dia. Dia rasa bahawa aku dah cukup. Bila aku dah cukup, aku perlu apa aku taubat. Kita boleh tengok pada diri kita lah. Hanif kan. Kita boleh tengok dalam masyarakat kita. Pada diri kita je. Cuba kita tanya. Kita taubat setiap hari berapa kali sehari? Setiap hari. Kita tanya demikian. Lalu ada yang jawab 5 kali sehari Ustaz. Ada yang jawab 7 kali sehari Ustaz. Ada yang jawab dia kata 50 kali sehari Ustaz.
misal contoh yang jawab. Ada yang jawab, tak sekali pun saya taubat Ustaz. Dalam hidup saya. Ini ada yang jawab demikian. Kenapa kita tak taubat? Kalau kita jawab 5 kali, 50 kali, belum cukup lagi. Belum cukup lagi kadar taubat. Sebab kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dia cerita, inni atubu ilallahi aktsara 70 marrah. Aku bertaubat pada Allah lebih 70 kali sehari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita demikian. Aku bertaubat pada Allah lebih 70 kali sehari. Dalam satu riwayat yang lain kata, inni atubu ilallahi aktsara 100 marrah. Aku bertaubat pada Allah lebih 100 kali sehari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertaubat. Kenapa kita tak boleh sampai 70 kali sehari? Kenapa kita tak boleh sampai 100 kali sehari bertaubat pada Allah? Jawabnya kerana kita rasa cukup. Harta kita banyak. Bila harta kita banyak, kita rasa cukup, lalu daripada kerasnya hati inilah yang menyebabkan kita menjadi manusia yang sombong dalam hidup kita ini, sehingga kan kitanya dengan Allah pun kita belagak lagi. Dengan Allah pun kita menyombong lagi dalam hidup kita ni. Ni kesan daripada harta ini sendiri. So itulah Allah Subhanahu Wa Taala dia ajar pada kita dengan harta ni berpadalah. Maknanya harta ni kena ada, kita terhadap harta biar jadi qanaah. Qanaah ni maknanya berpadalah dengan apa yang Allah telah kurniakan pada kita. So itu kalau kita perhati Hanif, Allah Subhanahu Wa Taala bila dia nak ciptakan kita, Allah telah sediakan tentang rezeki kita. Allah jadikan kita dalam kandungan ibu tu, masuk je dalam kandungan ibu, 40 hari itu, ataupun 4 bulan 10 hari kita dalam kandungan ibu tu, datang malaikat, ti'ruh, fayunfakhu fihi ruh. Bila ti'ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Diarah tulis tentang 4 perkara. 4 perkara terus tulis. Yang pertama, bikatbi rizqih. Yang pertama, tulis rezeki terus. Allah ajar, nak suruh kita faham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, bila tulis tentang rezeki, maknanya apa dia? Harta kamu. Banyak mana harta kamu. Nak suruh kamu jangan berfikir jangan sampai kamu terleka dengan harta kamu. Kerana rezeki kamu telah dijanjikan oleh Allah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kamu telah ditulis di sisi Allah dan apa yang dijanjikan oleh Allah untuk diri kamu. Macam Hanif sendiri, kita tak tentu. Boleh jadi hari ni Hanif kerja dengan UTM, misal contohnya. Di pusat Islam UTM, misal contohnya. Tapi, waktu mana satu hari nanti, tak tentu lagi masa yang akan datang. Rezeki Hanif ni jadi yang di Pertuan Agong, tak tahu. Misal contohnya. Rezeki Hanif ni untuk jadi Perdana Menteri, tak tahu. Rezeki kita ni jadi kontraktor besar, tak tahu. Sebab benda yang akan datang. Benda yang mendatang ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah tulis di Lauh Mahfuz Allah tentang rezeki kita. Lalu Allah jadikan demikian, nak suruh apa dia? Kamu jangan jadi tamak terhadap harta. Nak suruh kamu sentiasa ingat, kalaulah Allah dah tulis pada diri kamu, maka kamu akan dapat. Tapi kalau Allah dah matikan rezeki kamu, dah tak ada dah rezeki kamu, macam mana pun kamu tak dapat pada diri kamu. Supaya kamu jangan jadi tamak. Bila kamu jadi tamak, yang ni jadi bahaya pada diri kamu. Yang ni yang pertama. Yang kedua, katakanlah Allah bagi dah pada diri kita ni harta. Pada diri kita. Allah dah kurniakan pada diri kita harta. Lalu Islam dia ajar, jangan bawa harta ini dengan nafsu kamu. Tetapi, bawalah harta ini dengan ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kamu. Ini yang kita kena ingat. Ramai orang kita nak jadi jutawan di dunia. Dia nak jadi kaya raya, hidup di atas dunia. Tapi waktu mana dia dapat harta benda, dia tak boleh kawal diri dia. Dia tak boleh nak susun diri dia ni. Dia menjadi dalam keadaan yang semakin tamak. Dalam hidup dia, ataupun dia menjadi semakin tarut dalam hidup dia. Dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ada di kalangan kamu man ahadallah, ada orang di kalangan kamu yang berjanji dengan Allah, la in atana min fadlih, kalaulah Allah kurniakan pada kami ni rezeki yang banyak, kurniaan yang banyak, lanasaddaqanna, nescaya kami akan bersedekah di jalan Allah, wala lakunanna minal
minas salihin, dan kami akan menjadi hamba Allah yang saleh. Falamma atahum min fadlih, ketika mana Allah bagi apa yang mereka nak tersebut, ketika mana Allah bagi pada mereka yang apa yang mereka nak tadi, bakhilu bihi, jadi bakhil terus. Jadi bakhil, jadi kedekut. Harta benda dia, bakhilu bih, dia jadi kedekut dengan harta benda dia tu. Dalam hidup dia ni, jadi apa dia? Dia jadi jutawan, tapi jutawan yang bakhil, dia panggil demikian. Jutawan yang tak nampak akhirat. Sepatutnya kita ni ada harta, kita kena guna harta kita ni untuk ke akhirat Allah. Sepatutnya demikian. Tapi ramai mana orang kita ni ada harta, tapi dia guna untuk dunia. Dia guna je nak besarkan rumah dia. Dia nak besar sebesar mana rumah dia. Yang dia tidur dalam rumah dia sesempit dalam kubur itu saja. Yang dia tidur dalam hidup dia. Ramai mana di kalangan kita, kalau kita tanya, kamu nak harta banyak-banyak, kamu nak makan banyak mana? Kamu makan pun, makan sushi je misal contoh. Kecil je, sikit je makanan. Makanan Jepun ni misal contohnya. Setakat tu je yang kamu makannya. Ataupun makan nasi lemak lah, katakanlah makan nasi lemak. Berapa bungkus kamu boleh makan nasi lemak pada diri kamu? Setiap hari. Harta benda yang ada pada diri kamu, bila kamu tak ada ilmu, kamu tidak sertai ilmu dengan iman pada diri kamu, yang ni jangan bahaya. Islam dia tak nak begitu. Islam dia nak, bila kamu ada harta, sebelum kamu ada harta, kamu kena ada ilmu terhadap agama. Orang kita kan, kadang-kadang dia dapat, ni nak dapat KLBSP, misal contohnya. Duit KLBSP dalam bulan 1 ni, kata nak 10,000. Ramai mana orang jadi bingung. Bingung dia. Dia telefon pada kita. Dia tanya, Ustaz, kena bayar zakat tak kena bayar zakat, Ustaz? Duit KLBSP yang keluar 10,000 ini. Ada yang hantar mesej tanya, Ustaz, saya dapat 10,000 ni, duit saya sendiri ni, saya boleh tak saya nak beli pakaian-pakaian untuk anak-anak saya? Tanya pada kita demikian. Maknanya apa dia? Kamu tak ada ilmu. Kamu nak duit, kamu nak harta benda, tapi kamu tak ada ilmu. Ada di kalangan kita yang dalam keadaan kebingungan. Baru 10,000. Tu bukan 10 juta lagi. Baru 10,000 je. Orang kita bila tidak ada ilmu, dia mula berfikir 10,000 ni dia nak buat apa dia? 10,000 ni dia nak buat gambaran dalam hidup dia. Mula dia membayangi keadaan-keadaan yang dia nak lakukan dalam hidup dia ini sendiri. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, nanti ajar pada diri kitanya, kamu bila kamu ada harta, kamu mesti sebelum kamu ada harta, kamu ada ilmu dahulu. Biar kamu ada ilmu. Supaya harta kamu tidak menjadikan kelekaan pada diri kamu. Tidak jadi leka. Amal mana orang kita kan, dia ada harta, misal contohnya, dia beli peralatan-peralatan game. Dia main game ini, sehingga kan dia tak semayang. Sehingga kan dia tak tutup aurat. Dia terlibat dengan apa dia? Kadang-kadang yang berbasikal, beli basikal, kemudian beli pakaian ketat-ketat, buka aurat. Jalan dalam keadaan yang dianya lupa terhadap syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang menyebabkan dia jadi harta banyak di dunia. Tetapi yang jadi masalahnya, Islam diajar. Yang ketiga terhadap harta ni, kita kena ingat bahawa di sana ada akhirat Allah. Bila kita terhenti dengan dunia saja, itu mungkin untung. Kalau dengan harta benda. Tapi masalahnya, hidup kita ni tak berakhir dengan dunia. Di sana kita ada akhirat. Akhirat ni maknanya apa dia? Satu perjalanan yang akan datang. Itu akhirat dia panggil demikian. Akhirat ni perjalanan yang mendatang. Sebab seringkali saya ulang pada diri kita ni, jangan kita hidup kita ni sibuk membicarakan tentang yang belakang. Tetapi banyakkan pada diri kita membicarakan perkara yang akan datang. Kerana apa dia? Kerana kehidupan kita ni bukan untuk hidup di dunia. Tetapi hidup kita ni Allah jadikan untuk hidup di akhirat. Untuk hidup di sana nanti. Akhirat maknanya akhir. Perjalanan akhir pada kita. Dan kita kena tanam dalam jiwa setiap di kalangan kita. Dan pada diri kita ni, Allahumma la insya illa insyal akhirah. Ya Allah, saya tak nak hidup kecuali hidup saya yang betul-betulnya ialah hidup di akhirat. Yang paling bernilai dalam hidup saya. Ni cara kita berfikir. Orang mukmin ni orang yang hidup dalam keadaan berfikir tentang akhirat. Macam mana nak suruh harta benda kita ni menguntungkan kita di akhirat.
Jangan sampai peringkat ada di kalangan kita ni harta benda banyak di dunia. Tapi bila sampai di akhirat, timbul tajuk yang kita bincang ni. Bila masuk saja dalam kubur, kosong amalan. Kosong. Akhirat dia jadi kosong terus. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Dalam surah Al-Kahfi. Sebut, wahai Muhammad, ada di kalangan umat kamu yang bila dia mati masuk dalam kubur saja, akhsarina a'mala, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Tak ada apa-apa pada diri dia. Sembahyang dia tak ada, puasa dia tak ada, zakat dia tak ada, haji dia tak ada. Kenapa jadi demikian? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Allah sebut kerana dia membiarkan sepanjang dia hidup di atas dunia ini, dia harta benda banyak tapi sesat. Dia ilmu dia banyak tapi sesat. Dalam hidup dia ni pengaruh dia ramai tapi sesat. Sesat dalam hidup. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka mereka sedang berbuat amalan yang baik dalam hidup mereka. Mereka sangka mereka sedang yuhsinuna sun'a, sedang mencantikkan amalan-amalan mereka di dunia. Tetapi rupa-rupanya rumah dia besar, kereta dia mewah, kemudian jawatan dia hebat, ada driver lagi dalam hidup dia. Ada apa dia? Ada yang disebut dengan penjaga pintu rumah lagi. Maksudnya ada yang disebut guard rumah dia. Ada segala-galanya dalam hidup. Bila dia masuk dalam kubur, tiba-tiba kosong amalan dia menghadap depan Allah. Seorang-seorang dia menghadap depan Allah dalam keadaan semuflis manusia. Maknanya sekosong-kosong dalam hidup dia, tak ada apa pada diri dia. Agak-agak nak buat macam mana. Bila kita masuk dalam kubur, tiba-tiba permulaan akhirat. Masuk dalam kubur, rumah besar, kereta mewah di atas dunia, pengaruh ramai, harta benda banyak, segala benda ada atas dunia. Zuk masuk je dalam kubur, mati je. Masuk kubur tu, tengok kubur menjadi kawah pada kawah-kawah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Manfaat apa? Harta benda banyak, rupa cantik, muka badan sadu, senang cerita ni. Segala benda atas dunia ni ada yang dimiliki dalam hidup kita. Tiba-tiba bila masuk dalam kubur, tiba-tiba jadi kosong. Kenapa kosong? Allah Subhanahu Wa Taala sebut, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Punca dia sesat sepanjang hidup di atas dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka mereka ni sedang berbuat baik sepanjang hidup di atas dunia. Ulaika alladhina habitat a'maluhum. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqima lahum yawmal qiyamati wazna. Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang macam ni orang yang dia tak percaya terhadap kafaru bi ayati. Dia kufur terhadap ayat-ayat Allah. Dia tak percaya terhadap ayat Allah. Dia ingat kalau dia bersedekah menyebabkan dia semakin miskin. Dia fikir bila dia keluarkan zakat, dia akan jadi muflis dalam hidup di atas dunia. Dia fikir dalam hidup dia segala harta yang dimiliki itu milik dia, bukan daripada pemberian daripada Allah dalam hidup dia. Orang macam ni bila dibangun, dia tak percaya dengan kafaru bi ayati. Dia kufur terhadap ayat Allah. Kemudian Allah sebut waliqa'ih, dan pertemuan dengan Allah. Dia tak percaya adanya pertemuan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum. Hancur lebu amalan-amalan yang dia buat. Nampak dia derma di atas dunia, tapi Allah tak terima derma dia. Nampak dia semayang di atas dunia, tapi Allah tak terima semayang dia. Orang ni jutawan di atas dunia, tapi Allah tak terima amalan-amalan dia. Na'udzubillah min dzalik. Nampak banyak harta benda pada dia, tapi Allah tak terima. Harta benda dia tak diterima. Fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna. Allah sebut, Allah tak kira langsung, Allah tak ambil langsung sedikit pun untuk ditimbang amalan dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ada satu hadis yang saya kira hadis ni hadis yang saya agak tajuk inilah yang menjadikan yang kita nak bincang terhadap hadis ini sebenarnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cerita pada waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan sahabat-sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya sahabat-sahabat, "Atadruna manil muflis?"
Sahabat-sahabat, kamu kenal tak siapa orang yang muflis? Ini hadis yang lebih jelas. Yang nak gambarkan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang tajuk yang kita bincangkan ini. Atadruna manil muflis? Kamu kenal tak siapa dia orang yang muflis ini? Sahabat-sahabat Rasulullah tanya demikian. Qalu al-muflisu fina ma la dirham lahu wala mata'. Sahabat-sahabat sebut, orang muflis ni ya Rasulullah. Rasulullah sengaja tanya soalan itu. Cara Rasulullah nak mendidik sahabat-sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tak tahu, Rasulullah tahu. Tapi Rasulullah nak didik sahabat-sahabat untuk memberi ilmu pada sahabat-sahabat. Bagaikan Rasulullah sedang tanya kita, senang cerita ni. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Atadruna manil muflis?" Kamu tahu tak siapa yang orang muflis ni? Sahabat-sahabat jawab, qalu al-muflisu fina ma la dirhamalah. Orang muflis di kalangan kita ni ya Rasulullah, di kalangan kami ni, orang yang tak ada duit ringgit, tak ada dinar, tak ada apa-apa pada dia. Wala mata', dan dia tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Maknanya habis, tak ada benda yang dalam hidup dia. Ini maknanya orang yang muflis ya Rasulullah di kalangan kami. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Rasulullah kata orang yang muflis di kalangan umat aku nanti, di akhirat nanti, dia datang di hari akhirat dengan pahala solat dia, bisolati wasiyam, dan dia datang dengan pahala puasa yang banyak. Ni datang dengan pahala yang ada lagi ni, pahala yang ada lagi. Wa zakat, dan datang dengan pahala zakat. Dia keluar zakat, dia puasa Ramadan, puasa sunat dalam hidup dia. Kemudian wa ya'ti qad syatama hadha. Tapi sayang, atas dunia dahulu dia pernah mencela seseorang. Di atas dunia dahulu dia pernah mencaci maki seseorang. Dia maki orang tertentu. Dia maki kat mana? Kat Facebook dia maki. Dia maki kat mana? Dia maki kat Instagram. Dia maki kat mana? Dia maki orang dalam dunia kita sekarang. Maki dalam TikTok. Maki dalam yang disebut dengan makian-makian yang ada di kalangan mereka sebut. Orang ni dia penuh dengan makian. Dia buat juga, dia sembahyang, dia puasa, dia haji, dia buat benda-benda yang disuruh oleh Allah. Dia datang dengan pahala, ada pahala. Ada pahala. Saya sebut tadi, ada yang masuk dalam kubur yang tak ada pahala langsung. Yang ni hadis Rasulullah kata, yang datang dengan pahala. Ada pahala pada diri dia. Tapi dia buat dua-dua. Yang jahat pun dia buat, yang baik pun dia buat. 50-50 senang cerita. Bila demikian, tapi dia buat yang jahat pun dia buat, yang baik pun dia buat. Tiba-tiba dalam keadaan begitu, dia datang dengan pahala solat, puasa, zakat. Tiba-tiba dia datang pula dia orang yang dia caci maki seseorang. Yang dia caci maki itu bukan orang lain, adik-beradik dia je. Yang dia caci maki itu bukan orang lain. Yang dia caci maki itu sepupu sepapak dia je dalam hidup. Pak saudara dia je, mak saudara dia je yang dia caci maki tersebut. Bukan dia caci orang lain. Kawan sepejabat dia. Rakan sepejabat yang dicaci maki tadi. Dia bukan caci maki orang lain. Jiran tetangga rumah dia je. Dia bukan caci maki orang lain. Rakan Facebook dia. Rakan Instagram dia. Yang dia caci maki itu orang-orang Muslim yang dia caci maki ini sendiri. Sama-sama adik-beradik. Padahal orang mukmin ni kan adik-beradik kan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin ni kan adik-beradik di kalangan satu sama lain. Yang kamu pergi caci maki itu kenapa? Kamu sebut macam-macam gaya pada dia. Kemudian lepas pada itu bukan sekadar itu. Wa qadhafa hadha. Rasulullah kata dia telah menuduh seseorang tersebut. Tuduhan-tuduhan yang membingungkan hidup orang yang kena tuduh. Menjadikan orang tu rebah dan tak lelah dalam hidup dia untuk menjawab setiap tuduhan-tuduhan. Tuduh orang. Tuduh seorang tersebut kaki liwat misal contohnya. Tuduh seseorang tersebut penzina. Tuduh seorang tersebut peminum arak. Tuduh seseorang tersebut dengan tuduhan-tuduhan yang tak boleh dibuktikan. Yang dia tak boleh buktikan. Dia tuduh dengan tuduhan-tuduhan tadi. Tuduh seorang perasuah, penyangak, macam-macam gaya istilah yang sedang dituduh dalam masyarakat kita ini. Tuduh-tuduhan yang kita, senang je kita tuduh orang. Kamu tuduh orang ni, kamu banyak sangat ke pahala dalam hidup kamu? Tuduh alim ulama'. Teruk lagi orang kita.
Dia sebut bukan alim. Ulama ni ular dalam semak dia sebut. Senang dia sebut demikian. dia boleh dituduh demikian. Kawan tu orang yang alim mengajar daripada sejak muda sampai tua mengajar. Orang yang kamu tuduh tu orang yang hidup dia mengarang kitab-kitab yang banyak. Kamu tuduh orang-orang macam tu. Hal apa yang kamu dapat? Benda apa yang kamu dapat dalam hidup kamu? Bila kamu tuduh orang-orang yang soleh-soleh misalnya. Ya, kita tak nafi alim ulama ni ada juga yang terbuat kesilapan dalam hidup dia. Dia tidak maksum. Memang tak ada seorang pun orang kata alim ulama maksum, tak ada. Ulama sendiri pun dia tak mengaku dia maksum. Yang maksum ialah Rasulullah. Tapi dia sebut, kalau begitu kami boleh tuduh lah. Kalau ulama tidak maksum. Jadi boleh buat tuduhan pada ulama-ulama tersebut. Tak boleh demikian dalam hidup. Kamu nak tunggu orang maksum, baru kamu nak berhenti tuduhan kamu. Tuduh makan rasuah. Kan tuduhan, sehingga kan orang percaya. Yang datang tuduh tu, si kafir yang datang tuduh kepada orang Islam. Kamu percaya dengan tuduhan-tuduhan. Wa qadhafa hadha. Kemudian, wa akala mali hadha. Rasulullah kata, kemudian dia makan harta-harta tertentu di kalangan mereka. Buat rumah besar-besar, kemudian ambil tanah orang sebelah. Nah, dia masukkan pagar rumah dia tu dalam tanah orang. Sejengkal je dia ambil. Sejengkal, dia bukan ambil banyak pun, dia ambil sejengkal. Mampu apa dia ambil tanah orang? Sedangkan dia makan harta benda orang. Ataupun orang kerja dengan kita. Kerja berpeluh, letih, penat. Tak bayar gaji. Tak bayar gaji orang ni. Kamu makan harta benda orang ni. Kadang-kadang orang kita, dia tak sedar dia makan harta anak yatim. Anak yatim tu anak saudara dia je. Bukannya orang lain pun. Anak yatim tu sepupu dia pun. Sepupu dia. Dia tak peduli pun pada anak yatim. Sehingga kan anak saudara dia, sepupu dia tu dihantar ke rumah jagaan anak yatim. Tak patut langsung. Tak patut langsung dalam hidup. Maknanya apa dia? Maknanya kamu makan harta anak yatim. Dalam hidup kamu. Makan harta anak yatim ni bukan hanya pergi ambil. Daripada harta anak yatim tu kita ambil letak pada diri kita. Tak. Hak yang ada dalam tubuh badan kita ni, harta benda kita ni, kita tak bagi pada dia. Yang sepatutnya layak untuk diambil. Anak yatim, berapa ramai anak-anak yatim. Cuba tengok rumah jaga anak-anak yatim yang ada ni. Dia tak ada selera mara ke? Anak yatim ni. Sampai ramai mana orang yang makan harta anak yatim. Anak sebut je, wa akala mali hadha. Mala hadha. Kemudian Rasulullah sebut lagi, wa safakad damma hadha. Yang lebih teruk lagi, dia telah menumpahkan darah, membunuh seseorang tersebut. Dia telah menumpahkan darah orang yang tak layak untuk kamu tumpahkan darah dia. Kamu bunuh orang tersebut. Kemudian orang-orang tertentu. Bunuh ni ada dua. Satu, bunuh yang disebut dengan jasad. Itu bunuh. Yang kedua, bunuh karakter. Membunuh karakter ni pun membunuh. Cara macam mana membunuh karakter? Yang disebut dengan buat fitnah. Buat fitnah. Bila kamu buat fitnah, maknanya kamu membunuh orang tersebut. Ini Rasulullah SAW sebut demikian. Hingga kan jatuh reputasi orang ini. Kan apa dia? Kamu bina satu persepsi yang buruk terhadap seseorang. Kamu buat benda demikian. Kamu buat tim untuk membunuh karakter seseorang ini. Kamu bunuh karakter dia dengan nama baik dia. Dengan cara demikian, kamu akan tanggungjawab di akhirat nanti. Sebab tu dalam Al-Quran Al-Karim sebut, Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Memfitnah itu lebih teruk daripada membunuh. Kerana kalau bunuh, orang tu mati berakhir. Tapi kalau sekiranya kamu buat fitnah pada orang tu hidup. Jasad dia terhidup. Tapi jiwa dia sakit. Jiwa dia ni sakit dengan fitnah. Yang menyebabkan di waktu itu Islam kata, Rasulullah kata, kamu buat amalan, kamu buat semayang, kamu puasa, kamu zakat. Tiba-tiba kamu bunuh orang. Hidup kamu. Bila kamu bunuh orang, Rasulullah kata, وَضَرَبَ هَذَا. Kemudian kamu tak berhenti. Kamu pukul orang. Memukul orang. Memukul, pukul ni pun dua. Satu pukul zahir, satu lagi pukulan yang disebut dengan batin. Orang kita menyindir, dia panggil. Menyindir orang. Sakit hati orang. Jangan pada diri kita, jaga-jaga. Orang kita pula, bila kena sindir, mula cepat terasa. Yang Allah sindir tak terasa-terasa. Yang Allah sindir dia. Allah layaklah sindir manusia. Kerana dia Rab.
Tapi manusia ni jangan jadi penyindir orang. Jangan. Memperli orang. Kamu makan daging-daging dia. Kamu makan. Dengan cara apa dia? Kamu sindir dia. Sakit hati tu badan dia. Dengan cara demikian. Rasulullah sebut, fayu'ta hadha min hasanati. Orang-orang macam ni, kamu bagi segala kebaikan-kebaikan kamu. Pahala semayang kamu, puasa kamu bagi. Bagi pada orang yang demikian. Bila kamu bagi pada orang yang sebegini, min hasanati, daripada segala kebaikan kamu. Kemudian, wahadha min hasanati. Dan di waktu mana kamu bagi pada mereka segala kebaikan, sehingga habis segala kebaikan itu. Bila habis kebaikan tersebut, fa'in funiyat hasanatu. Bila habis kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan dalam hidup kamu itu, tiba-tiba dalam keadaan demikian, habis dah segala pahala-pahala kamu, qabla an yuqda ma alaihi. Sebelum kamu tunaikan segala tanggungjawab kamu tadi, ukhidha min khatayahum. Akhirnya kamu terpaksa ambil daripada kesalahan-kesalahan orang yang kamu telah lakukan 2-3 perkara yang disebut oleh Rasulullah tadi, kamu ambil balik. Ambil dosa-dosa dia, kamu pikul. Dah nak bagi yang baik tak ada dah. Akhirnya ambil dosa-dosa orang. Dosa-dosa orang kamu pikul, faturihat alaihi. Lalu orang pakai capak, ni dosa-dosa aku pada kamu. Kerana apa dia? Kerana kamu dahulu yang bercakap kotor dengan aku. Kamu yang dulu yang tulis dalam Facebook dulu. Kamu yang dahulu tulis dalam Instagram dahulu. Nama aku kamu petik. Kamu buat fitnah pada aku. Kamu buat macam-macam gaya pada aku. Ini cara demikian. Lalu faturihat, dicampak pada orang tersebut. Lalu summa turiha finnar. Lalu Rasulullah kata, orang ni dicampak dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Berhati-hati tuan-tuan. Para hadirin sekalian, kadang-kadang orang kita kan dia buat fitnah tu mudah je. Dia buat fitnah pada orang. Dan dia sebarkan dalam Facebook, orang share. Sebanyak mana orang share, sebanyak mana orang like yang dia telah lakukan fitnah tadi, sebanyak mana orang komen, semuanya bertanggungjawab di hadapan Allah. Semua bertanggungjawab di hadapan Allah. Dan orang ni akan bakal menjadi orang yang muflis waktu mana menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Punca apa jadi muflis tadi? Kerana tamaknya terhadap dunia, lupanya arah dia dalam hidup, dalam hidup dia lupa arah yang dia nak pergi ke mana pada diri dia. Kemudian tiada ilmu dalam hidup. Kemudian dalam masa yang sama, dia hilang rada terhadap akhirat Allah. Tak ada dalam diri dia. Fikir terhadap akhirat Allah ni tak ada pada diri dia, yang menyebabkan dia tercampak sampai ke akhirat dalam keadaan yang dia menjadi manusia yang muflis. Walaupun harta benda banyak di dunia, tetapi habis harta dia menjadikan diri dia muflis sampai di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tajuk perbincangan kita pada tengah hari dah. Sampai tengah hari dah. Kita daripada pagi sampai tengah hari kita bincang tajuk ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan daripada perbincangan kita ini sendiri. Silakan Saudara Hanif. Okey, mari Ustaz. Okey, saya tertarik Ustaz dengan perbuatan tadi mengenai bila kita ada harta ni, kita perlu ada ilmu agama. Kita lihat pada hari ni, PKP ni ramai penjual-penjual di Facebook sehingga kan mereka ni menjual barang tu menunjuk aurat, untuk aurat. Jadinya orang kafir orang Islam tak beza Ustaz. Ya. Yeah. Orang Islam bersama juga sampai ada lelaki punya perempuan. Jadi kita sebagai penonton di Facebook ni Ustaz, adakah kita patut blok je ataupun kita tetap dengan share juga untuk memajukan bisnes orang Islam? Bagaimana Ustaz? Tegur dia. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, kalau sesama muslim, Rasulullah sebut man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa-siapa yang melihat kemungkaran dalam hidup dia, maka cegah dia ataupun ubah dia dengan tangan kamu. Tangan kamu tu kita komen komen di tempat-tempat ruangan dia. Kamu bertaubatlah pada Allah. Berdosa kamu buat demikian. Jangan kamu lakukan demikian. Allah larang pada kita, tegur pada diri dia. Fa illam tastati' fa biqal, fa illam tastati' fa bilisani. Rasulullah kata kalau kamu tak ada kemampuan, kamu tukar dengan lidah kamu. Suara kamu war-warkan pada orang. Ni Facebook yang tak baik. Dan cara demikian. Dalam pada diri kita ni. Kemudian ambil tindakan bila dia nampak degil juga, berkerah juga, lepas pada tu hujung dia baru blok. Hujung dia baru blok. Maknanya demikian. Jangan awal-awal lagi blok tanpa ditegur. Tegur dahulu. Tegur, nasihat. Nampak dia
masih lagi terulang pada diri dia perbuatan yang tak baik, maka di waktu tersebut nampak dia, kita bagi tahu war-war pada orang. Jangan jadi follower pada orang ni. Jangan like tulisan dia. Jangan buat, kita pun mula buat poster dan sebagainya yang menunjukkan bagaimana dia ni tak dengar nasihat dan sebagainya. Kemudian akhir sekali Rasulullah kata, fabi qalbi, dengan hati kamu, wa dzalika adhaful iman. Kalau kamu tengok benda yang mungkar ni, kamu cegah dengan hati kamu, itu selemah-lemah iman. Itu cara demikian pada diri kita. Maknanya kemuncak tu kita block dia. Jangan benarkan dia. Jangan biarkan orang-orang macam ni berada di dalam tempat-tempat yang sebegini pada diri kita. Ada orang yang hidup dia dalam keadaan tak malu-malu dalam melakukan maksiat pada Allah. Orang yang tak malu-malu ni, kadang-kadang kita tegur dia terkesan dengan teguran-teguran kita. Dan saya nak sebut ustaz-ustaz ni kena menguasai juga Facebook, kena menguasai juga Instagram. Ustaz-ustaz ni kena menguasai yang disebut dengan TikTok. TikTok pun sama. Dalam TikTok tu lebih kurang 2 bilion manusia yang ada dalam tersebut. Ni pun kena buat TikTok lah. Tegur kan. Kerja buat TikTok ni tegur kan. Tegur. Ni dia panggil tegur. Bila nampak makcik-makcik yang berjoget, nenek-nenek yang berjoget, misal contohnya. Tegur sikit nenek. Umur nenek tu dah semakin dekat dengan menghadap depan Allah. Janganlah kita habiskan masa. Ramai dah nenek-nenek mati dalam keadaan berjoget. Kita sebut demikian. Ini satu cara yang kita ni tegur. Teguran-teguran ini menyebabkan di waktu ini terkesan. Boleh jadi hari ni mereka tak dengar. Tapi besok lusa, lambat laun akan terkesan juga pada mereka. Teguran-teguran ini kita nasihat, kita posting-posting yang baik, yang menyebabkan akhirnya orang kita terarah benda yang baik, bukan terarah benda yang buruk. Maknanya jangan kita menyisih, jangan kita menjauh, jangan. Tetapi kita mesti mendekat. Bukan kerja kita untuk menjauhkan orang dengan agama. Rasulullah sebut, yassiru wa la tu'assiru, wabashiru wa la tunaffiru. Permudah, jangan buat payah. Bashiru, kabar gembira pada mereka. Wala tunaffiru, jangan membiarkan mereka melarikan diri mereka terhadap Islam ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ustaz berkaitan TikTok Ustaz Kita rumah pun nak buat TikTok Ustaz. Bini dah tegur, abang buat apa tu bang, dah TikTok tu bang. Tu tanda takut bini. Jangan bagi tahu terus terang pada isteri kita. Bagi tahu pada isteri kita sedang berdakwah. Cuma yang isteri kita pertikaikan pada kita ni Hanif, punca apa? Punca kita leka dengan benda demikian. Itu yang isteri kita pertikai. Tapi kalau kita tunjuk yang kita buat benda tersebut, benda yang agama suruh. Agama suruh tak suruh untuk cegah kemungkaran. Ya, agama suruh. Sekarang siapa yang dia nak mencegah kemungkaran melalui YouTube, melalui Instagram, melalui TikTok, ni satu jalan untuk mencegah kemungkaran. Apa kata kalau semua orang kita dia berada dalam suasana itu, kemudian dalam suasana wakil tempat itu, dia duduk dalam realiti tempat TikTok, dalam Instagram, dalam Facebook, dalam YouTube, dalam Bigo, dalam macam-macam gaya yang ada ni, kita ada di tempat tersebut. Lalu kita menjalankan tanggungjawab kita dalam beragama. Itu cara demikian. Ustaz, kita ada satu soalan daripada YouTube, iaitu daripada Ia Maisun orang Malaysia barangkali. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hidup di dunia ini penuh ilmunya tapi tidak mengamalkannya, dan sering mengelak apabila diberikan tugas. Bagaimana balasan di akhirat kelak? Sekian Ustaz. Yang ni di antara bahaya. Bila kita ada ilmu, tiba-tiba kita tak beramal dengan ilmu. Di akhirat nanti dalam hadis Rasulullah sebut, ada orang yang dalam neraka Allah, dia dalam keadaan berkisar. Perut dia berputar-putar dalam neraka Allah. Lalu ahli syurga Allah, pecah perut dia ni dalam keadaan kita ni. Ahli syurga Allah, Allah datangkan tunjuk suasana dia. Lalu ahli syurga ni tegur dia. Aku kenal kamu di atas dunia. Kamu kerap kali mengajar orang untuk berbuat baik. Kemudian kenapa dengan kamu tiba-tiba masuk neraka juga? Kamu kan ada ilmu kan? Dulu kan kamu belajar sampai peringkat luar negara. Kamu belajar macam-macam gaya. Tiba-tiba kenapa kamu masuk dalam neraka? Lalu dia jawab, sebenarnya aku suruh orang berbuat baik, tapi aku sendiri berbuat jahat.
Aku sendiri tak buat benda yang aku suruh tadi. Dan tiap kali mana aku lakukan demikian, yang menyebabkan akhirnya aku terhomban ke dalam neraka ini sehingga terburai perut-perut ini sendiri. Kenapa? Rupa-rupanya ada orang yang belajar ini untuk nak mendatangkan keuntungan pada perut dia. Dia tak mendatangkan keuntungan pada Islam. Jangan begitulah. Kita mengajar ni, kita sebut ni biar untung pada Islam, bukan untung pada perut. Seringkali saya tegur ustaz-ustaz yang bila ustaz ke ustazah ke yang letak bayaran. Letak bayaran. Nak pergi mengajar boleh. Saya boleh ceramah tapi sejam RM3,000. Kemudian jam yang kedua RM2,000. Dia sebut demikian. Ada ustaz-ustaz yang jenis demikian. Dan yang diceritakan pada kami. Dan dicerita balik. Ada jemaah yang cerita balik. Dia kata, ustaz, kalau nak jemput ustaz ni kena bayaran tertentu dan sebagainya. Saya kata, yang ni tak betul. Maknanya apa dia? Orang, ialah penganjur pun kena fahamlah. Ustaz ni, dia mengajar. Kitanya tak payah tentukan bayaran. Bukan minta ganjaran dunia, tapi kita nak ganjaran akhirat. Cuma penganjur kena faham-fahamlah. Ustaz ni ada keluarga juga. Dia tinggalkan tugas-tugasan dia untuk datang kuliah. Misal contohnya, mengajar. Jadi kita bagilah bayaran yang setimpal keadaan pada diri dia. Tapi ada yang jenis ustaz ni, yang dia nak kepada perut dia, untung perut dia. Saya ni pencamah terkenal. Saya ni biasa masuk TV. Saya ni orang yang selebriti. Saya ni begini. Jadi bayaran saya RM5,000 sejam. Misal contohnya. Habis lah orang demikian. Tunggu di akhirat nanti dia akan menyesal. Dia akan menyesal di hadapan Allah. Dia dapat duit je, tapi dia tak dapat yang disebut dengan redha Allah dalam hidup dia. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Okey, seterusnya Ustaz daripada YouTube, daripada MBPA channel. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Seseorang dipuji ketika hendak bersedekah. Seringkali berteka-teki untuk bersedekah, takut dikuatkan dia tipu, walaupun yang meminta itu nampak memerlukan sesuatu. Yang tu dipanggil gangguan perasaan. Gangguan inilah syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Ingat ayat Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut syaitan itu sentiasa menjanjikan kamu dengan kemiskinan. Kemudian dalam masa yang sama, wallahu ya'idukumul Allah menyediakan untuk kamu keampunan wa maghfirah, dan keampunan di sisi Allah. Syaitan ni bila kita nak buat benda yang baik je, dia akan kita kena ganggu. Nak semayang, syaitan ganggu. Syaitan ganggu, dia kata, kamu janganlah semayang awal waktu sangat. Nanti nampak kamu warak sangat. Syaitan akan sebut demikian. Kemudian nak buat macam mana di waktu ini? Sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nabi Ibrahim AS waktu mana nak sembelih anak dia Nabi Ismail AS, dalam perjalanan nak pergi sembelih tersebut, syaitan ganggu. Logik ke tak logik Ibrahim? Kamu nak sembelih anak, disebut demikian. Kamu tu dahlah nak dapat anak susah. Kemudian dah dapat anak, kamu nak sembelih pula, katanya syaitan. Cara dia guna logik. Logik akal tu, kalau kita fikir logik juga, katanya. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim AS lakukan? Ambil batu, balik. Bismillah, rajmus syayatin wa hizbuh. Dengan nama Allah, aku rejam syaitan dan puak-puak syaitan itu sendiri. Demikianlah kita. Bila kita nak buat benda yang baik, tak kira bersedekah ke, nak baca Quran ke, nak buat apa pun, syaitan ini akan datang ganggu. Sampai kita duduk dalam majlis ilmu macam ni, syaitan ganggu. Berapa ramai yang tertidur tadi? Tertidur. Tengah-tengah kuliah, misal contohnya. Ramai mana? Syaitan ganggu. Ramai mana di kalangan kita tak berfokus. Kita dengar tadi, hilang fokus. Kenapa? Syaitan ganggu. Gangguan syaitan ni, cuba kita semayang. Semayang je, syaitan ganggu terus. Mula terbayang terus. Kita tadi kunci tak kunci. Mula kita terbayang, nak makan apa lepas pada ni. Mula benda-benda yang datang membayangi kita. Kalau tak semayang, tak kena ganggu. Tapi bila semayang, kena ganggu terus. Kenapa? Ni nak sebutnya gangguan syaitan dalam kehidupan kita, yang kita kena bertabah dalam hidup kita. Lawan. Yang lawan itulah dapat pahala pada diri kita. Bila kita nak bersedekah, kita nampak dah. Orang tu memerlukan. Tapi hati kita berteka-teki. Kita tawakal pada Allah. Serah. Ya Allah, aku bagi juga. Ya Allah. Dan kita kena ingat, pahala kita bukan pahala yang disebut dengan orang tu dapat banyak mana. Tapi pahala kita, pahala memberi. Pahala memberi itu yang kita naknya. Manakala yang kita bagi banyak mana tu, Allah lah yang selayaknya membalas di atas keikhlasan kita. Wallahu a'lam.
Ustaz memberi itu lebih baik penerima Ustaz. Ya, betul. Tapi saya tertarik Ustaz tadi mengenai ada pada asatizah ni yang mengenakan bayaran dan sehingga ada netizen di Facebook, di YouTube dia kata apa ni pendakwa-pendakwa ni sebagai penunggang agama. Ya. Jadi persoalannya Ustaz, adakah pendakwa-pendakwa ini dia perlu jadi jutawan dulu baru jadi pendakwa ataupun jadi pendakwa dulu atau kan sebelum jadi jutawan? Macam mana Ustaz? Dia kena jadi pendakwah dahulu dalam hidup dia. Dia jadi pendakwah. Orang nak tuduh penunggang agama tu tuduhan dia. Nak kata apa pun. Tapi sebenarnya memang kena tunggang pun agama. Kalau tak tunggang agama, nak tunggang apa dalam hidup kita? Allah suruh tunggang agama. Hidup kita kena ikut agama. Segala agama yang suruh dalam hidup kita, kita ikut. Yang disuruh dalam Islam. Yang ni, kalau kita tak tunggang agama, cuba sebut nak tunggang apa dalam hidup kita. Allah suruhkan kita ni ikut agama. Bawa bersama dengan agama. Maknanya, kita ni turut serta. Bukan kita jadi orang yang mempergunakan agama. Mempergunakan agama untuk kepentingan perut, itu dosa. Tapi kita ni mengikuti agama. Agama suruh buat apa saja. Ikutlah. Tungganglah, dia panggil demikian. Yang agama suruh dalam hidup kita. Manakala kita ni jangan mempergunakan agama. Ada orang kita mempergunakan agama. Yang ni yang jadi masalahnya. Dia guna nama-nama dia selebriti. Nama dia ustaz. Tiba-tiba dia bagi tahu, saya ni ustaz. Saya ni orang yang begini. Saya ni begini. Lepas tu, dia cabul orang. Dia rogol orang. Dia kes-kes minum arak dan sebagainya. Yang ni berdosa. Yang ni berdosa. Jangan kamu buat benda yang demikian. Kerana kamu menghina agama. Di atas nama agama. Kamu pakai kopiah. Kamu pakai pakaian jilbab. Kamu tutup aurat elok-elok. Tiba-tiba kamu jadi penzina. Kamu buat benda yang dilarang oleh Allah. Yang ni dosa besar yang kamu lakukan. Kamu menghina agama dalam hidup kamu. Jangan buat kerja-kerja demikian. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Baik Ustaz. Kita pun dah berhujung dah. Ya. Sebagai penutup Ustaz, Ustaz ada question yang kita boleh amalkan untuk akhir macam kita. Para hadirin sekalian, doalah kepada Allah banyak-banyak dalam hidup kita ni supaya kita kekal istiqamah dengan Islam dalam hidup kita. Sebab Allah dah pesan pada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan benar-benar Islam. Baca doa, wa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matikanlah saya dalam keadaan Islam ya Allah, dan sambungkanlah saya dengan orang-orang yang saleh ya Allah. Baca doa-doa supaya kita ni di saat zaman fitnah sebegini, zaman ujian sebegini, doa aja penguat kita. Doa aja yang kita harap supaya Allah buka hati kita. Allah sambungkan silaturahim kita. Dan Allah jauhkan kita daripada permusuhan yang tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Lalu doa-doa kita ini menjadikan kekuatan di saat mana kita diuji dengan ujian. Ujian-ujian fitnah dunia dan ujian-ujian fitnah di dalam kubur nanti. Segala-galanya dengan doa yang diberi oleh Rasulullah SAW pada kita. Dan juga istiqamahnya kita dalam mentaati perintah Allah. Jangan bersedih dengan setiap ujian yang kita lalui. Bahkan kita bergembira dengan ujian itu, tanda Allah sedang melihat siapa sebenarnya kita. Setiap kali mana kita diuji oleh Allah dengan ujian, maknanya Allah sedang menyayangi kita. Kalau Allah tak uji kita, tanda kita ni belum lagi disayangi di sisi Allah. Senang bahasanya begitu. Bila Allah uji, Allah nak tengok sakat mana kamu boleh bertahan dalam hidup kamu. Antara ujiannya, ujian harta. Ujian harta. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzalu biqadari ma yasha. Kalaulah Allah buka segala apa yang diminta oleh hamba-hamba aku ni kepada manusia tersebut, labaghaw fil ard, nescaya kamu akan melampau di atas dunia. Walakin yunazzalu biqadari ma yasha. Tapi Allah bagi rezeki pada kita ni sekadar-kadar apa yang sepatutnya dan selayaknya kita dapat dalam hidup kita ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati dan Allah berkati kalian semua insya-Allah. Wallahu a'lam.